A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam ni, pagi ni, kita luangkan masa ni untuk kita belajar dari hal perubatan. Banyak perkara yang adik kena belajar dari hal perubatan. Sebab satu hari nanti, bila ayah dah tak ada, ilmu ni sangat penting untuk orang macam adik dan untuk yang lain-lain, khususnya aliran HB, PWHB. Untuk pengetahuan, PWHB, HB ada warisan daripada Pulau Besar, Melaka, daripada guru-guru yang karamah. Dalam bahasa Melayu dipanggil keramat. Jadi sebelum ayah jelaskan tentang perubatan, ada perkara yang adik nak tanyakan ke? Yang dari hal yang adik tanya tadi tentang orang yang kerasukan dalam masa buat perubatan dan mengaku didatangi oleh mayang mengurai. Betul? Yang buat perubatan tu lelaki atau perempuan? Perempuan yang buat ni. Dia nak ubat kawan adik punya atuk tu, dia sakit dah lama. Dia boleh bangun. Okey. Kuat sikit cakap. Kawan adik punya atuk tu ada memang sakit tak boleh bangun. Aha. Lepas tu dia panggil lah perempuan tu. Panggil perempuan tu kata dia dah lama tak ada. Lepas tu dia pun buat. Dan masa dia buat tu dia kena kerasukan lah. Suara dah tukar. Perempuan yang buat perubatan tu kena kerasukan lah. Ha. Dan selepas tu suara dia bertukar. Suara tukar dia mengaku dia mayang mengurai daripada Gunung Muar. Dia mengaku dia mayang mengurai daripada Muar. Gunung Muar. Dari Gunung Muar. Gunung Ledang lah mungkin. Dia kata dia ada tujuh warisan ni ke mana. Dia kata dia ada 7 warisan mayang mengurai dari Muar. Perempuan muda atau perempuan tua yang buat perubatan tu? Perempuan tua ni. Perempuan tua. Okey. Okey, sekarang kita faham sebenarnya ada satu isu di mana ada orang sakit, kemudian panggil seorang untuk buat perubatan, seorang perempuan tua, dan kemudian perempuan tu kerasukan, didatangi oleh katanya mayang mengurai. Yakni dia mengaku bahawa dia didatangi mayang mengurai daripada Muar. Yakni kita tahu Muar adalah dekat dengan Tangkah, Jasin, bermakna mungkin dia bermaksud Gunung Ledang. Kemudian apa lagi katanya? Dia kata lepas tu dia ubat atuk dia tu. Lepas tu dia dah suruh panggil keluarga dia datang semua lah. Tak lama lepas tu atuk dia terus meninggal lah. Okey. Okey, kita dengar selepas dia kerasukan mayang mengurai, kemudian tak lama selepas tu orang yang sakit tu pun, yang atuk lah kata, dia pun meninggal. Jadi biar ayah huraikan. Kemudian bila orang tu meninggal, apa katanya? Dia kata memang atuk tu ada benda lah kat rumah dia. Kat atuk dia tu lepas dia buat tu dia kata tak okey lah, cuma ada dekat adik-beradik atuk dia tu lah, dekat anak cucu dia. Seorang kat cucu dia, seorang dekat anak dia. Maksudnya katanya, okey, perkara tu dah selesai, atuknya pun dah meninggal, tapi masih ada lagi seorang pada cucunya, satu pada cucunya dan satu lagi pada anaknya. Maksudnya saka.
Maksudnya saka lah tu. Jadi saka dari atuknya tu turun satu pada anaknya dan satu pada cucunya. Okey, baiklah. Sekarang ayah jelaskan pada adik. Jika ada perubatan yang mana orang yang merawat itu kerasukan, semua itu adalah jelmaan hantu raya. Apabila hantu raya datang, dia akan mengaku sebagai puteri, dia akan mengaku sebagai pahlawan, akan mengaku sebagai pendekar. Tapi tidak ada hantu raya yang berani mengaku sebagai Laksmana. Tak ada. Jadi, di dalam aliran kita, PWHB, tidak ada yang dinamakan kerasukan. Tak pernah bila kita buat perubatan, kita kerasukan. Tak pernah. Kerana guru dari Pulau Besar, Melaka, tidak sekali-kali merasuk siapa-siapa pun. Jika dia menjelma wujud yang nyata. Sebagai manusia, sebagaimana adik tengok ayah bersila ni, guru pun akan datang wujud dan bersila. Dan dia akan hilang selepas selesai, secepat kilat. Dan kilatnya berwarna kuning, keemasan. Dia datang pun dengan cahaya kuning keemasan. Kalau perkara tu berat, cahaya tu akan wujud. Bagaimana adik tengok apa yang berlaku baru ni. Dia turun dari langit terus cecah ke bumi. Dan kalau perkara tu lebih berat lagi, dia akan terus tuju depan adik. Dan dia akan wujud depan adik. Dan dia akan tanyakan, kalau ada perkara yang dia boleh bantu, yang adik perlukan, dia akan bantu secara wujud, bukan kerasukan. Pertama, puteri mayang mengurai. Tak kira lah, puteri mayang mengurai, puteri lindung bulan, apa pun puterinya, puteri sentubung, puteri apa pun, Tun Teja, apa pun, semua itu adalah tidak akan merasuk siapa-siapa pun. Yang merasuk seseorang itu adalah jin atau jelmaan hantu raya. Ayah ingatkan, jelmaan hantu raya akan mengaku dia sebagai puteri, tapi itu adalah hantu raya. Kadang-kadang dia akan mengaku sebagai pendekar, pahlawan, dari Gunung Ledang, dari Bukit Seguntang, dari apa pun. Sebab tu ayah selalu katakan, kita tak peduli dari gunung mana, dari bukit mana, dari busuk mana, dari hutan mana, dari paya, tanah rata atau hutan rimba. Kita tak peduli. Semua tu adalah hantu raya, adalah jelmaan. Kerana puteri mayang mengurai itu, puteri lindung bulan, puteri mayang mengurai, puteri Gunung Ledang, adalah puteri-puteri yang jelita. Dan dia tak masuk pada orang-orang yang tak tentu arah rupa. Tak. Puteri-puteri tersebut, sama ada puteri bunian, apa pun, yang cantik, takkan masuk di dalam sarung nangka yang buruk. Takkan. Ingat baik-baik. Sesuatu yang hebat, yang istimewa, takkan masuk di dalam sarung yang saya tak katakan hodoh, tapi buruk. Kalau dia masuk di dalam sarung yang buruk, malulah dia nak mengaku itu mayang mengurai. Sebab orang yang dirasuk tu pun
rupa roti kirai aja. Dia takkan masuk. Jadi sebarang perkara yang masuk di dalam perawat dan mengaku dia sebagai apa pun sebenarnya, sekalipun dia mengaku dia sebagai pahlawan, dia sebagai harimau, sebagai jelmaan harimau, jelmaan apa pun yang masuk meresap di dalam tubuh, itu semua adalah jelmaan jin dan syaitan, jelmaan hantu raya. Jangan sekali-kali berubat dengan orang yang menurun. Sebab di dalam aliran yang ayah ajarkan, kita mesti meningkat naik. Yakni di dalam jalan-jalan penyucian, latifatu qalbi, latifatu kullu jasad, latifatu aktika, latifatu akfa, latifatu sir, latifatu siru sir. Yakni meningkat naik, bukan menurun. Kalau menurun, meningkat naik itu mesti menuju ke hadrat Allah Ta'ala, bukan menurun. Faham ya? Kalau kata meningkat naik dari amarah, lawamah, mu'maimah, kamaliyah, radiyah, sawiyah, dan di atas lagi sampai kepada ahadiyah, bukan menurun. Kalau menurun itu sebenarnya tingkat manusia itu menurun kepada syaitani dan lebih menurun lagi kepada haiwani. Kalau tiba-tiba dia kerasukan harimau, bermakna rohnya sudah turun ke peringkat haiwani. Kalau dia menjelma sebagai puteri Gunung Ledang, puteri Mayang Mengurai, puteri Lindung Bulan, Tun Teja, Tun Fatimah, itu peringkat rohnya sudah sampai ke peringkat saitani. Itu sudah syaitan. Jin, syaitan, hantu raya, jembalang, puaka, pelesin adalah spesies yang sama. Pertama, adik percaya kepada Allah Ta'ala. Bila jin masuk, hilang percaya adik pada Allah, adik percaya pula pada jin. Dan jin tu kata, dia ni puteri Gunung Ledang. Dah adik percaya dia pula. Lepas tu dia nasihat adik pula. Dan dia serba tahu. Serba tahu. Dia tahu apa yang adik tak tahu. Dan dia pula tak tahu apa yang adik tahu. Dia tak tahu. Dia bercakap dia puteri Mayang Mengurai. Cuba dia tanya, bila dia meninggal, dia pun tak tahu nak jawab. Cuba tanya. Dia pun tak tahu. Entah, dia pun tak tahu. Cuba tanya dia, kalau betul dia puteri Mayang Mengurai, bila Portugis serang Melaka? Tak tahu juga. Dia tak boleh jawab. Takkan tahu punya. Sebab dia pembohong. Dia penipu. Jangan berubat dengan orang yang didatangi jin dan syaitan. Sebab tu kalau dia kata perkara tu dah selesai, tapi ada lagi satu dekat cucu, satu dekat anak, bermakna belum selesai. Benda tu tak selesai. Dan hantu raya, jelmaan dan dampingan yang ada pada atuknya sebenarnya belum hilang dan belum dibuang. Bahkan akan lebih teruk lagi. Kematian adalah satu perkara yang Allah sudah janjikan. Apabila sudah sampai masa kematian, tidak dicepatkan sesaat, tidak dilambatkan walau seminit. Dia tetap mati. Faham eh? Kematian adalah satu perkara yang tetap. Jadi, bukan kerana perubatannya itu maka orang tu mati, bukan. Bukan. Dan kalau dia kata ni sebenarnya dah lama mati, perkara itu sangat boleh dimuskilkan. Betul? Kalau orang yang susah sangat nak mati kerana ada saka, tarik nafas, buang.
Tarik lagi. Buang. Tutup je dengan bantal, matilah tukang. Tak dapat nafas, mati. Betul? Jadi sebenarnya yang nak dibuang itu saka itu. Saka itu menghalang kita daripada mati selagi belum diturunkan kepada waris. Faham Dan ada jalan sebenarnya untuk adik permudahkan dia itu kembali. Ada jalan. Di dalam jalan yang ayah ajak, ada jalan. Adik tak perlu buka bumbung. Tak perlu. Adik tak perlu malukan arwah. Tak perlu. Kalau dia tu sakit kerana susah nak mati, sudah nazak, ataupun dikatakan dah tak ada lah, jangan malukan dia. Kerana tujuan iblis, jin dan syaitan ini adalah untuk mengaibkan si pesakit. Sehingga nanti si pesakit itu jadi bualan satu kampung, bualan satu masjid bercerita. Itulah si Polan tu. Susah mati sebab ada ilmu salah. Susah mati sebab bela polong. Susah mati sebab bela hantu raya. Jangan malukan arwah. Sebab menutup aib si mati itu wajib. Itu fardu. Tak guna adik sembuhkan dia dan dia mati, sakanya tak hilang. Tapi satu kampung bercerita pasal dia tu ada bela, ada ilmu, ada apa semua, lepas tu susah mati. Imam masjid pun cerita. Sudahnya satu kampung berdosa. Sudahlah tak laksanakan fardu kifayah, satu kampung dapat payah. Semua cerita pasal dia tu ada saka, itu gini, gitu gini, ada saka. Berubat pula dengan orang yang memang ada saka. Orang yang boleh kerasukan adalah orang yang dia sendiri ada saka. Jadi jangan. Sebab tu dia tak buang. Sepatutnya dia ubatkan diri dia dulu. Jangan ubat orang. Ubatkan diri dia dulu supaya tidak kerasukan, baru ubat orang. Jadi jangan percaya semua. Kalau dia tengok mangsa tu susah untuk mati, ada cara untuk adik permudahkan supaya dia kembali kepada Allah Ta'ala. Ada cara. Bukan dengan panggil mayang mengurai, bukan dengan panggil roti jala. Bukan. Salah tu cara tu. Sebab tu di rumahnya masih ada gangguan lagi tak? Masih ada gangguan. Disebabkan saka tu tak hilang, tak dibuang. Saka tu memang tak hilang, tak dibuang. Jadi jauhkan diri daripada berubat dengan orang-orang yang menurun. Melayu ni tak maju sebab suka menurun. Tak menaik, tak meningkat. Menurun. Orang yang mati dalam keadaan menurun, dia mati dalam kafir. Mati dalam kekafiran. Kerana tidak boleh ada dua roh di dalam satu jasad. Kalau adik didatangi sesuatu yang buat adik menurun, roh adik akan keluar dari badan. Adik biasa keluar dari badan. Kalau adik bawa mengucap 4, adik biasa keluar dari badan. Betul? Adik biasa nampak diri adik di luar. Yang keluar masuk roh itu biasa. Tapi kalau ada roh lain masuk dalam badan adik, roh adik takkan masuk. Dia akan di luar terus. Dan kalau adik mati di dalam tu, kemudian adik sebelum mati tu adik mengucap dulu. Yang dapat masuk surga roh yang dalam tu, bukan roh adik yang masuk dalam badan tu. Sebab tu jin dan syaitan itu mengambil kesempatan untuk meminjam jasad adik. Sebab kalau mengucap tanpa jasad, dikatakan mengucap tanpa lafaz, maka mengucap itu tidak sah. Maka jin dan syaitan itu meminjam jasad manusia. Dan apabila manusia itu dia dapat mati bersama manusia itu,
Dia dapat mengucap menggunakan lidah manusia itu, maka yang beruntung dia. Dan bila orang tu mati, macam pesakit adik cakap tu, bila dia mati, bila rohnya masuk, dia dah mati. Disebabkan organ-organnya sudah tidak berfungsi, maka roh tu tak dapat mengucap lagi. Kalau roh mengucap bukan dengan lidah, maka lafaz itu batal. Tak sah. Faham Seolah-olah ayah nak Islamkan adik. Ayah kata, okey, mengucap. Cuba mengucap. Okey, baiklah. Tapi cuba adik bayangkan, ayah suruh adik mengucap. Okey, mengucap. Adik mengucap dalam hati je. Siapa nak dengar? Siapa nak sahkan? Faham Sebab tu mengucap tanpa lafaz dengan lidah, maka tidak sah. Dia tidak sah. Okey, tutup cerita tu. Masalah kawan adik tu tak selesai. Saka atuknya tak hilang. Masih ada di situ. Apa yang ayah nampak masih ada. Sekejap dekat bumbung, sekejap dekat dalam, sekejap ada di situ. Memang berkeliaran di situ. Dan dia akan ganggu seluruh keluarga. Faham Kalau panggil pemayang mengurai tu, rambut dia yang mengurai lari nanti. Sebab takutkan saka tu. Jangan kata dia ada 7 orang, ada 7 lapis, 7 tingkat. Jangan cakap lah. Sampai cerita macam tu. Semua tu bagi ayah pembohong, itu jin, itu syaitan. Dalam aliran HB, PWHB. Tak ada semua tu. Tak ada. Okey, tutup. Kisah dia. Kalau dia minta tolong dengan adik, adik pergi tolong dia. Cara dia macam ni. Bila orang minta tolong pada adik, contohnya ada orang datang jumpa adik ataupun bercerita pada adik, nak minta tolong adik rawatkan ada orang kerasukan, atau ada orang disihir, atau ada orang diganggu, baik rumah ataupun diri ataupun keluarga. Tengok dulu diri adik. Kalau masa tu adik sedang makan, jangan adik pergi ubat. Kalau masa dia bercerita tu adik tengah makan. Sebab kalau adik, itu satu tanda sebenarnya, kalau adik pergi ubat dia pada masa tu, sakit dia akan lebih berat. Faham Perhatikan dulu. Kalau dia tengah makan, tiba-tiba dia cerita, minta tolonglah, kata dia. Ataupun ada orang datang, Assalamualaikum. Kata, Waalaikumsalam. Nak minta tolonglah, kata dia. Duduk apa semua. Ada ahli keluarga dia yang kena sihir, minta dia tolong. Adik tengah makan. Ketahuilah oleh adik, kalau adik basuh tangan, adik kata tak apa, nanti lepas makan adik pergi. Itu tanda sakit dia akan lagi berat. Sebab itu pantang larang. Pantang kena ikut. Bila kata pantang bermakna larang. Jangan dia langgar. Kalau dia langgar, memang sakit dia akan berat. Dia mesti masa orang datang minta tolong, adik betul-betul bukan tengah makan. Kalau tengah minum tak apa. Tengah duduk-duduk, sembang-sembang, tak apa. Faham Kalau dia minta tolong masa adik dalam keadaan tu, adik boleh ubat. Mana dia akan sembuh. InsyaAllah Ta'ala akan sembuh. Dan bila adik nak buat perubatan, adik tak boleh terus buat perubatan. Jangan ikut setengah orang. Bila orang cakap, immediate dia akan pergi. Dia datang-datang tu tahu, ini ada 40 ekor jin. Kat bilik ada 5, dekat bilik air 8, kata dia.
Semua sekali ada 400 ekor jin. Jadi seekor jin 100. Jadi 400 ekor jin 400. Itu belum masuk air penawar, belum masuk lagi minyak kijang, minyak kasturi. Belum masuk lagi minyak bulu perindu nanti. Belum masuk lagi. Itu semua cari makan, itu semua komersial. Tak menyembuhkan, itu semua bohong. Kalau datang-datang terus tahu, bohong. Adik dengar dulu. Tanya dulu. Siapa nama dia? Kalau dia dari telefon, adik minta dia boleh bagi gambar tak? Minta gambar yang terbaru. Gambar dia sedang sakit. Jangan orang sakit, dia kata minta tolong. Atuk dia sakit. Bila dia minta gambar, dia bagi gambar masa atuk dia kahwin dulu. Adik tak boleh baca gambar. Bagi gambar masa atuk dia muda dulu. Mesti gambar terbaru masa dia sakit. Kalau dia kata dia sakit tangan, minta gambar tangan yang sakit. Faham? Minta nama dan minta nama mak dan nama ayah dia. Nama pesakit. Okey. Adik dah dapat cerita dia, lepas tu adik tanya. Yang sepatutnya adik tanya. Berapa lama dah sakit? Kenapa sakit? Berapa lama? Ada berubat dengan siapa-siapa ke? Okey. Bila dia dah jelaskan, kena tanya sejarahnya. Jangan adik terus pergi terus tahu. Itu bohong. Kalau adik tahu perkara yang gaib, itu tanda adik bohong. Faham eh? Tak ada orang yang tahu perkara yang gaib. Tak ada. Kecuali setelah dapat petunjuk dari Allah Ta'ala, baru adik tahu. Ini Tuhan belum tunjuk, adik dah tahu. Itu bohong. Kebanyakan orang ditipu oleh perawat sebab dibohongi oleh perawat. Adik tak boleh tahu. Kalaupun adik ada kasyaf di dalam jalan HB, PWHB yang ayah ajarkan, ada kasyaf, ada laduni. Kadang-kadang adik boleh lihat, tiba-tiba adik boleh nampak. Macam adik tengok TV, boleh nampak terus. Kadang-kadang adik boleh laduni, mendapat ilham dari Allah itu. Tapi jangan bagi tahu dengan dia, adik dah nampak. Jangan, walaupun adik dah ternampak sekilas pandang. Jangan cakap dengan dia. Diam aja. Faham eh? Adik mesti sekurang-kurangnya adik minta dengan Allah Ta'ala, minta petunjuk. Faham eh? Adik baca apa-apa surah, apa-apa ayat yang adik tahu, yang adik hafal. Biasanya doa nubuat disambung dengan ayatul kursi, disambung dengan selawat nariyah. Selepas tu adik mengucap 4 yang ayah ajarkan pada adik. Mengucap 4. Selepas tu adik niat, minta, Ya Ilahi, Ya Rabbi, berikan aku petunjuk. Jelas? Dan adik boleh tulis huruf H simple. Huruf H. Adik boleh tulis dekat tapak tangan ni. Tulis. Adik boleh tulis 70 kali. Ataupun 7 kali. Ikut adik lah, 7 kali ataupun 70 kali ataupun 40 kali. Dia tulis. Adik buat tidur. Bila adik tidur tu, adik akan diberi petunjuk. Adik buat mengucap 4, rohani adik akan pergi jumpa dia. Adik belum pergi rumah dia, tapi rohani adik akan pergi ke rumahnya. Rohani adik akan pergi. Adik dah tahu dah keadaan rumah dia, adik dah tahu dah. Nanti adik akan diberitahu apa sakit dia, macam mana cara nak ubat dia.
di mana sihir itu diletak dan apa ilmu dia. Faham eh? Adik akan diberi sama ada secara kias ataupun secara tepat. Terus tepat je. Tapi rohani adik akan keluar pergi ke rumah dia. Kadang-kadang rohani adik akan keluar pergi lebih jauh dari itu. Bukan rumah dia je. Bukan. Pergi di mana punca dia sakit. Ikut niat adik. Kalau dia nak tengok apa punca sakitnya, rohani adik akan pergi. Dengan syarat adik buat mengucap 4. Rohani adik akan pergi di punca sakitnya walaupun 10 tahun dulu. Faham eh? Dia akan pergi. Adik kena ingatkan petunjuk yang adik dapat. Adik kena ingat. Selepas tu baru adik pergi rumah dia. Bermakna adik mesti ambil sekurang-kurangnya 1 malam untuk adik tidur dulu. Tak kira lah tidur siang ke tidur malam ke, tapi sekurang-kurangnya adik sempat tidur. Baru adik pergi rumah dia. Sebelum pergi rumah dia, ni adik nak pergi rumah dia ni. Adik sampai dekat pintu, adik dah niat nak pergi rumah dia, adik buka pintu. Tengok dulu, ada tak binatang yang melintas? Lalat ke, apa ke, kucing ke, biawak ke, burung ke, ada tak? Sebab tu bagus duduk apartmen. Binatang tak melintas. Faham eh? Tapi kalau adik buka tu tadi, katalah rumah kampung, adik nak keluar, adik tengok ada binatang. Kucing pun melintas, biawak pun melintas, burung pun melintas. Jangan pergi dulu. Duduk dulu. Jangan keluar. Duduk dulu. Minum air secawan. Ambil air, minum dulu. Faham eh? Itu bermaksud ada halangan. Faham eh? Jadi bila dah minum air secawan, kalau dia isap rokok, isaplah rokok. Kalau isap vape. Minum air secawan, okey. Pasang balik niat, cuba lagi. Tengok tak ada. Okey. Clear. Adik tu baca dulu bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faham eh? Jadi selepas tu adik boleh bagi salam. Bismillahirrahmanirrahim.